Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Baru-baru ini tular di media sosial satu video seorang kanak-kanak didera, dipukul dan dihimpit dadanya dengan lutut. Itu dilakukan oleh ahli GISBH. Ketika video itu tular, netizen seakan-akan marah yang bukan calang-calang. Rakyat Malaysia marah dan menuntut supaya keadilan dapat ditegakkan untuk anak itu, kanak-kanak tersebut. Kanak-kanak tidak bermaya itu hanya menerima deraan, dirotan, dipukul dan lebih teruk lagi dihimpit dadanya dengan menggunakan lutut. Hari ini semua netizen rakyat Malaysia gembira apabila keadilan telah pun diberikan kepada kanak-kanak tersebut, apabila ahli GISHB yang melakukan tindakan mendera itu telah pun dipenjara 10 tahun kerana mencederakan kanak-kanak tersebut. Ramai netizen yang marah, kata mereka, kenapa hanya kanak-kanak yang dia sanggup dera? Kenapa dia tidak berhadapan dengan orang yang sebaya dengan dia? Nak tengok, kata mereka, sejauh mana hebatnya dan heronya, gagah dan jaguhnya lelaki itu. Tapi bersyukurlah, kata netizen, akhirnya beliau menerima hukuman, menerima balasan setimpal dengan perbuatan dera aniaya tersebut dengan hukuman 10 tahun penjara. Seorang anggota Global Ikhwan Services Holding Berhad dihukum penjara 10 tahun selepas mengaku bersalah terhadap 4 pertuduhan menyebabkan kecederaan fizikal terhadap kanak-kanak berumur 10 hingga 12 tahun. Barul Rahim Hisham, 23 tahun, dituduh di bawah Seksyen 31 dalam kurungan 1 kurungan E Akta Kanak-Kanak 2001 di hadapan Hakim Mahkamah Session Klang Noridah Adam. Dalam 3 daripada 4 pertuduhan, Barul Rahim mengaku melakukan kecederaan fizikal dengan merotan anak-anak jagaannya. Dia juga mengaku bersalah untuk pertuduhan keempat, mendatangkan kecederaan dengan menekan dada seorang budak dengan lututnya. Kesalahan itu berlaku di sebuah sekolah agama kelolaan GISB di Bukit Raja Klang dan sebuah rumah amal. Saudara-saudara sekalian, ini betul-betul menggemparkan semua orang dan juga sebenarnya memberikan kelegaan kepada rakyat Malaysia apabila akhirnya pendera yang membuatkan ramai rakyat Malaysia marah akhirnya menerima balasan yang setimpal dengan dipenjara 10 tahun kerana mengaku mencederakan kanak-kanak dan mengaku juga menekan dada kanak-kanak itu dengan lutut. Wah, ini bukan satu perkara yang biasa-biasa. Menekan dada seorang dengan lutut itu boleh menyebabkan kematian kerana kecederaan dalaman. Nasib baiklah tiada kematian. Kalau ada, ini bahaya. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Adakah Ketua Pemuda PAS sebenarnya sudah menghina Yang di-Pertuan Agong? Itu persoalan timbul apabila satu laporan daripada Harapan Daily menulis Ketua Pemuda PAS disaran menghadap bekas Yang di-Pertuan Agong. Pemuda Amanah Nasional mengecam sekeras-kerasnya kenyataan Ketua Pemuda PAS Malaysia Afnan Hamimi yang mempersoalkan tentang kes liwat Datuk Seri Anwar Ibrahim semasa Muktamar Pemuda Parti Pembangkang tersebut baru-baru ini. Timbalan Ketua Pemuda Amanah Nasional Daniel Al-Rashid menegaskan bahawa
Afnan tidak wajar terus membawa isu berkenan apabila ia jelas menunjukkan sikap tidak menghormati keputusan yang di Pertuan Agong ketika itu. Sepatutnya kes yang telah pun diselesaikan apalagi telah diampuni oleh Kebua Duli Yang Maha Mulia di Pertuan Agong ketika itu tidak boleh diungkit-ungkit lagi kerana ianya sudah dianggap selesai, dan Agong adalah orang yang mengampuni dan memberikan pembebasan pada Anwar Ibrahim. Sesiapa yang cuba mengungkit semula itu bermaksud mereka cuba mungkin mempersoal keputusan tersebut. Menurut Datuk Seri Anwar Ibrahim, menurut Ketua Pemuda PAS itu, Datuk Seri Anwar Ibrahim, menurut Timbalan Ketua Pemuda Amanah Nasional Daniel R. Rashid, Datuk Seri Anwar Ibrahim telah menerima pengampunan diraja yang bukan sahaja membebaskan beliau daripada hukuman penjara, tetapi juga membersihkan namanya daripada segala tuduhan. Ini adalah hak prerogatif yang di Pertuan Agong, dan keputusan tersebut seharusnya dihormati oleh semua pihak, termasuk pemuda PAS. Tapi masih tak henti-henti, ulang tayang, ulang dan ulang lagi, menunjukkan PAS dan Perikatan Nasional dah tak ada modal politik lagi atau kering modal politik. Nak serang Anwar Ibrahim dari segi ekonomi, negara dah mula hebat dari segi ekonomi. Nak serang dari segi serangan salah guna kuasa, jauh panggang dari api. Anwar Ibrahim tidak mempunyai apa-apa isu. Nak serang Anwar Ibrahim dari segi kepimpinannya pun tak boleh langsung. Jadi, apalagi serang secara peribadi individu dan yang teruknya menggunakan isu yang lampau. Tindakan Afnan untuk terus mempersoalkan isu ini tidak berasas. Lebih-lebih lagi apabila keputusan pengampunan diraja jelas menunjukkan Anwar Ibrahim tidak bersalah dalam kes tersebut. Jika Afnan masih tidak berpuas hati, saya menyarankan agar beliau menghadap mantan yang di Pertuan Agong sendiri untuk mendapatkan penjelasan lanjut mengenai keputusan pengampunan tersebut, tegas Daniel menerusi kenyataan hari ini. Afnan mempersoalkan tentang kes liwat membabitkan Datuk Seri Anwar Ibrahim pada Muktamar Dewan Pemuda PAS di Temerloh sempena Muktamar PAS ke-70 minggu lalu. Mengulas lanjut, Daniel yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Batu 3 berkata, pemimpin muda PAS itu harus lebih menghargai proses undang-undang dan keputusan yang dibuat oleh institusi negara, termasuk keputusan pengampunan diraja, daripada terus membangkitkan isu-isu yang tidak lagi relevan. Kalaupun tidak mahu membaca sejarah lepas bagaimana pemimpin-pemimpin PAS sendiri bersolidariti dengan Anwar Ibrahim pada tahun 1998, bacalah sejarah Jun 2018 apabila Anwar Ibrahim dibebaskan dengan pengampunan diraja. Buta sejarah, katanya. Mendesak seorang pemimpin meletakkan jawatan adalah perkara biasa dalam politik. Namun apabila isu yang telah diselesaikan di peringkat tertinggi negara seperti pengampunan diraja terus dipersoalkan, ia menunjukkan sikap yang tidak matang dan tidak menghormati institusi negara, tegas Daniel lagi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, share video ini. Kita jumpa lagi.